Ahlan wa sahlan, selamat bertamu di Sifu Azaku Channel. Mulakan dengan Bismillah, sebarkan kebaikan, kongsi keberkatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma alimna bima yanfa'una wa anfa' bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'alimna ta'wil. Allahumma amin. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam perkongsian untuk mata pelajaran Firaq, iaitu di bawah tajuk Mu'tazilah. Kalau dalam buku teks muka surat 3 Ini dalam pembahasan Mu'tazilah ini saya bahagikan kepada dua bahagian. Untuk bahagian yang pertama ini ada dua perkara penting yang dikongsikan, iaitu yang pertama, kita akan melihat maklumat berkaitan dengan Mu'tazilah, perkembangannya, punca kemunculannya dan juga perkara-perkara lain yang berkaitan dengan Mu'tazilah. Kemudian yang kedua, kita akan mengetahui apakah sumbangan Mu'tazilah dalam mempertahankan Islam. Ini dua perkara asas dalam perkongsian kali ini. Baiklah, kita mulakan dengan isi-isi penting berkaitan dengan maklumat Mu'tazilah. Perkara pertama ialah bilakah Mu'tazilah muncul? Mata. Iaitu fi awail qarnil sani al-hijri. Pada awal kurun kedua hijrah. Jadi dalam peperiksaan perkataan hijri ini penting sebagai membezakan kurun kedua hijrah ke ataupun kurun kedua Masihi. Oleh sebab tu perkataan hijri ini mesti disebut dalam jawapan kamu dalam peperiksaan. Kemudian zaman bila? Zaman pemerintahan siapa? Fi asril Umawi. Dalam zaman pemerintahan kerajaan Umawi. Itu kemunculan Mu'tazilah. Masa dia bila? Kemudian di mana dia muncul? Bi Madinatil Basrah. Di sebuah bandar yang dinamakan sebagai Basrah di Iraq. Di negara Iraq. Kemudian apakah asas kemunculan ataupun perkembangan mereka? Apakah mula-mula yang menyebabkan munculnya Mu'tazilah dan berkembang? Jawapan dia ialah ikhtilaful wasil Ibn Atta ma'a ustazihi Hasanil Basri fi hukmil murtakibil kabirah. Iaitu perbezaan pendapat ataupun perselisihan di antara Wasil bin Atta. Berselisih pendapat dengan siapa? Dengan gurunya yang bernama Hasanul Basri dalam isu apa? Fi hukmil murtakibil kabirah. Iaitu pada hukum orang yang melakukan dosa besar. Apa hukum dia? Jadi di situ Wasil bin Atta telah berbeza pendapat. Ikhtilaf, menyalahi gurunya. Dalam buku teks tu dia ada cerita bagaimana kisah dia tu. Tapi isi dia iaitu perbezaan pendapat di antara dia dengan gurunya pada hukum orang yang melakukan dosa besar. Jadi hafal ni ya. Ini asas kemunculan Mu'tazilah. Bermula dengan peristiwa inilah munculnya Mu'tazilah. Kemudian selepas mana dia berlaku perselisihan tu, seperti mana dikisahkan, Wasil bin Atta pergi ke satu tiang yang ada dalam masjid. Astunah berada dalam salah satu tiang di masjid. Dan dia membuat ketetapan. Apa ketetapan dia? Ada 5 perkara. Yang pertama, annal murtakibal kabirah. Yang berkaitan dengan sesungguhnya orang yang melakukan dosa besar, dia ada 5 perkara yang dia tetapkan. Yang pertama, fasik. Orang yang melakukan dosa besar ni fasik. Fasik ni, kenapa beliau ataupun Wasil bin Atta ni menetapkan orang yang melakukan dosa besar ni fasik? Kerana alasannya, lam yastajma' khisal al-khairi hatta yusamma mu'minan. Kerana orang yang melakukan dosa besar ni tidak terdapat ataupun tidak
cukup ciri kebaikan untuk dinamakan sebagai mukmin. Nak dapat gelaran mukmin tu tak sampai tahap tu, ya. Sebab dia melakukan dosa besar. Oleh sebab tu dia menetapkan hukumnya adalah fasik. Begitu juga ketetapan wasil, dia kata orang yang melakukan dosa besar juga laisa bikafirin. Bukanlah sampai tahap kafir. Kerana apa tak sampai tahap kafir? Kerana asyhadata wasairal a'malil khair mawjudatun fi. Kerana lafaz syahadah dan juga amal kebaikan masih ada pada orang yang melakukan dosa besar. Ya, sekurang-kurangnya adanya ucapan syahadah tu, kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oleh sebab tu dia taklah sampai tahap kafir. Kemudian yang ketiga, dia juga menetapkan bahawa orang yang melakukan dosa besar iza mata, apabila mati, walam yatub, keadaan dia tidak bertaubat, fahuwa mukhlidun finnar, dia kekal dalam neraka. Ketetapan yang dibuat oleh Wasil bin Atta terhadap orang yang melakukan dosa besar, mereka ini kekal dalam neraka. Cuma walakin yukhaffif anhu, tetapi diringankan. Walakin yukhaffifu anhu al-azab, diringankan siksaan. Itu ada sedikit perbezaan dengan orang kafir, ya. Diringankan azab. Kemudian beliau juga mengambil ketetapan bagi orang yang melakukan dosa besar, takunu darajatuhu fawqa darajatil kafir. Kedudukan ataupun martabat orang yang melakukan dosa besar ni dalam neraka nanti, dia ada atas sikit berbanding orang kafir. Seperti mana kita tahu orang neraka ni lebih bawah, kedudukannya lebih terseksa, ya. Jadi orang yang melakukan dosa besar ni, dia berada di atas kedudukan orang yang kafir. Orang kafir ni yang paling bawah. Dan yang kelima, ketetapan dia ialah diboleh ataupun diharuskan yajuzu itlaqul ismi muslim alaihi tamyizan lahu 'anil zimmi. Dibolehkan dipanggil muslim, orang Islam, kepada orang yang melakukan dosa besar kerana membezakan orang yang melakukan dosa besar dengan zimmi. Zimmi ni dah memang tentu kafir. Maka tak layak untuk membezakan zimmi dengan orang yang melakukan dosa besar. Orang yang melakukan dosa besar ni masih boleh dipanggil sebagai muslim, masih dalam kategori muslim. Itulah 5 perkara yang ditetapkan oleh Wasil bin Atta, sejurus perbezaan dia dengan gurunya Hasan Basri, ya, ketika dia berada di satu tiang di masjid. Seterusnya, perkara penting lain yang berkaitan dengan Mu'tazilah ialah kenapa dia dinamakan Mu'tazilah, ya. Sababu tasmiyah. Kenapa dinamakan Mu'tazilah? Jawapan dia, i'tizalul wasil an majlisi ustazihi. Iaitu kerana i'tizal. Wasil telah mengasingkan diri dia, ya. Menjauhkan, i'tizal, dari majlis ataupun majlis ilmu gurunya, iaitu Hasanul Basri. Sejak daripada itu, kumpulan yang dibentuk oleh Wasil bin Atta itu dipanggil Mu'tazil. Kalau kita terjemah tu, orang yang mengasingkan diri, ya. Asal-asalnya Wasil bin Atta tu mengasingkan diri dia, keluar daripada majlis gurunya. Oleh sebab tu dia dinamakan Mu'tazilah. Kemudian di manakah tersebarnya fahaman Mu'tazilah ini?
Tersebarnya jawapannya di Iraq. Al-Iraq. Mana kita tahu Basrah berada di Iraq. Kemudian maklumat seterusnya ialah Mu'tazilah ni dia ada dua aliran. Ada dua aliran. Kana lil Mu'tazilati madrasatan. Ada dua aliran bagi Mu'tazilah. Yang pertama, yang aliran yang ada di Basrah. Yang kedua, aliran yang ada di Baghdad. Ini juga penting. Kemudian seterusnya, perkara penting yang lain berkaitan dengan Mu'tazilah ialah bagaimanakah Mu'tazilah membahaskan sesuatu isu. Apa yang ia rujuk. Bagaimana cara ataupun metodologi yang dipegang oleh Mu'tazilah dalam pembahasan. Di sini dia kata wa kanu ya'tamiduna fil istidlal ala aqaidihim bil qadaya aqliyah. Ini penting ni. Soalan dia akan tanya, apakah cara yang digunakan oleh Mu'tazilah dalam sesuatu pembahasan ataupun yang lebih khusus dalam mensabitkan akidah mereka. Di sini jawapannya kanu ya'tamiduna, mereka berpegang kepada dalam mendatangkan dalil berkaitan dengan akidah mereka menggunakan akal, biqadaya aqliyah, menggunakan pernyataan secara akal, secara logik. Itu ciri utama Mu'tazilah yang membezakan Mu'tazilah dengan kumpulan-kumpulan yang lain. Iaitu apa cara dia? Yang lain, hakamul aqla fi kulli syai'in. Mereka berhukum menggunakan akal pada semua perkara. Dan wahawalu usula an tariqil aqli kulla syai'in. Begitu juga mereka akan cuba mencapai sesuatu keputusan melalui akal. Kulli syai'in. Pada semua perkara. Jadi kesimpulan dia, cara ataupun metodologi Mu'tazilah dalam pembahasan ialah menggunakan akal. Bil qadaya aqliyah. Seterusnya, kenapa Mu'tazilah begitu mengagungkan akal sehingga dia meletakkan akal ini merupakan sumber segala-galanya. Tengok di sini isi ini sababu ahkam bil aqli. Ihkamul bil aqli fi kulli syai'in. Iaitu apakah sebab Mu'tazilah menghukum menggunakan akal pada semua perkara. Ada dua alasan di sini. Alasan yang pertama, asaran li nash'atihim fi bi'atin mali'atin bi aqaidil mukhtalifah wa nihalil mutabayinah. Adalah kesan daripada kewujudan mereka dalam suasana yang dipenuhi dengan pegangan-pegangan yang berbeza-beza ataupun pelbagai pegangan. Di mana kita tahu Iraq adalah merupakan tempat pertembungan begitu banyak pegangan, dan juga fahaman-fahaman yang berbeza-beza, mutabayinah, berlaku di Iraq. Oleh sebab itu, dalam menghadapi suasana tersebut, mereka banyak menggunakan akal ataupun logik dalam menghadapi perkara tersebut. Oleh sebab itu, Mu'tazilah pun terkesan, asaran, merupakan kesan perkembangan mereka yang hidup dalam suasana yang dipenuhi dengan bi'aqaidil mukhtalifah wa nihalil mutabayinah. Pegangan yang ada di Iraq itu menyebabkan mereka bila berhujah mereka menggunakan akal. Kemudian begitu juga Mu'tazilah banyak menggunakan akal ataupun menjadikan akal sebagai asas sumber utama mereka kerana kana dirasatuhum al-falsafata asarun kabirun fi ara'ihim.
Kerana Mu'tazilah mereka mempelajari falsafah. Bila falsafah sudah tentu memberi kesan yang besar dalam pemikiran mereka, dalam mengeluarkan pendapat-pendapat. Seperti mana kita tahu falsafah sudah memang adalah suatu acuan utamanya ialah akal. Akal untuk menanggapi ataupun mencapai sesuatu perkara. Oleh sebab itu, Mu'tazilah juga terkesan daripada oleh kerana mereka mempelajari falsafah, oleh yang demikian juga memberi kesan dalam pendapat-pendapat mereka. Itu dua perkara. Yang pertama tadi, oleh kerana persekitaran, di mana kita baca dalam sejarah, selepas mana pembukaan Islam begitu meluas dan ramai yang masuk ke dalam Islam, dan mereka begitu juga orang Islam, mereka bergaul dengan pelbagai manusia dengan pelbagai akidah mereka, dan oleh yang demikian dalam mengemukakan hujah dan sebagainya banyak menggunakan akal. Oleh sebab itu Mu'tazilah mereka mempelajari falsafah untuk tujuan tersebut, untuk menghadapi akidah-akidahnya pelbagai yang menggunakan logik, dan mereka juga menggunakan perkara tersebut untuk berhadapan dengan pegangan-pegangan yang sebegitu. Kemudian kita lihat peranan yang dimainkan oleh Mu'tazilah dalam mempertahankan Islam. Difa'uhum anil Islam. Ini isu tajuk penting juga. Apakah perkara-perkara yang dilakukan oleh Mu'tazilah sebagai usaha mereka mempertahankan Islam? Ingat skor-skornya 4 isi ni. Dia ada 5 perkara yang dilakukan oleh Mu'tazilah. Sekurang-kurangnya 4 perkara ini kamu kena ingat, sekurang-kurangnya 4. Tengok dia kata apa? Qamal Mu'tazilatu bidaurin kabirin fi difa' 'anil aqaidil islamiyah. Mu'tazilah telah melaksanakan peranan yang besar dalam mempertahankan akidah Islam. Apa yang mereka lakukan? Mereka telah melaksanakan yang pertama, mujadalatu khusumil Islam. Mereka berbahas ataupun bermujadalah, berdebat dengan penentang-penentang Islam. Khusumil Islam, penentang-penentang Islam. Oleh sebab itu kita tahu bahawa Mu'tazilah ini menggunakan akal, sebab inilah mereka sering berhadapan dengan golongan yang menggunakan akal juga. Jadi dalam perdebatan tersebut banyak menggunakan akal. Begitu juga wa'allaful kutub. Mereka juga menulis kitab-kitab. Ini sumbangan Mu'tazilah dalam mempertahankan Islam. Mereka menulis kitab-kitab. Kemudian mereka juga aqadul munazarat. Mereka menganjurkan perdebatan, perbincangan secara terbuka. Begitu juga mereka apa yang Mu'tazilah lakukan, wasafaru ila anha'il mutafarriqah lihazal gharad. Mereka bermusafir ataupun melakukan perjalanan ke pelosok banyak tempat untuk tujuan ini. Tujuan ini iaitu tujuan munazarat tadi, untuk tujuan menjelaskan Islam ataupun berdebat dengan khusum ataupun penentang Islam. Begitu juga sumbangan mereka, najahu fi iqna'i kathirin minal khusum bi butlanin aqaidihim. Mereka berjaya menundukkan ramai penentang-penentang Islam dengan menyatakan ketidakbenaran
ataupun dengan membatalkan akidah pegangan mereka yang tidak yang batil lah ya. Pegangan akidah mereka iaitu golongan penentang Islam. Jadi Mu'tazilah seringkali berjaya menundukkan ataupun menyebabkan orang menerima pendapat Mu'tazilah daripada kalangan penentang-penentang Islam. Inilah 5 peranan yang dimainkan oleh Mu'tazilah dalam mempertahankan Islam. Jadi untuk peperiksaan hafal sekurang-kurangnya 4 peranan ini ya. Kemudian, mengapakah Mu'tazilah dalam sejarah Islam dikenali sebagai mendapat jolokan sebagai kumpulan yang mempunyai kelebihan yang azim ya, kelebihan yang tinggi dalam mempertahankan Islam. Jawapan dia ialah li'annahum qawamu. Dalam peperiksaan kena hati-hati di sini ya. Jangan qamu pula. Qawamu. Mereka menentang ashabal aqaidil batilah bil hujjati wal burhan. Kerana Mu'tazilah telah menentang ya, qawamu, golongan akidah yang salah ataupun yang tidak betul, yang tidak benar, menggunakan hujjah dan juga burhan. Jadi oleh kerana kejayaan Mu'tazilah itu menyebabkan Mu'tazilah dikenali ataupun yang mempunyai sumbangan yang besar dalam mempertahankan Islam. Itulah isi-isi yang berkaitan dengan peranan Mu'tazilah ya, dalam ataupun sumbangan Mu'tazilah dalam mempertahankan Islam. Dan kenapa mereka mendapat jolokan ataupun gelaran mempunyai kedudukan yang besar dalam mempertahankan Islam. Kerana mereka berani berhadapan dengan musuh-musuh Islam menggunakan hujjah dan juga burhan. InsyaAllah kita akan bertemu dalam perkongsian yang kedua, masih lagi berkaitan dengan Mu'tazilah, dalam tumpuan pembahasan berkaitan apakah sebab para ulama, terutamanya ahli sunnah, ahli hadis dan juga fuqaha menentang Mu'tazilah. Begitu juga dalam perkongsian yang akan datang kita akan melihat apakah pegangan-pegangan ataupun prinsip-prinsip yang dipegang oleh Mu'tazilah yang membezakan kumpulan mereka iaitu Mu'tazilah dengan kumpulan-kumpulan yang lain. Wallahu a'lam. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih di atas sokongan. Jazakumullah khairan katsira.